Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil salatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita dalam perbincangan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-14 surah yang ke-15 surah Al-Hijr. Dan ayat yang kita akan bincangkan hari ini adalah ayat yang ke-39 hingga ayat 42. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua pada papan putih di belakang saya akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap suku kata, setiap kalimah dan antara perkataan dengan perkataan sekiranya ada. Dan dengan itu barulah kita menggunakan hukum-hukum tajwid itu membaca Al-Quran dengan secara tartil mengikut ayat surah iaitu Al-Muzammil ayat yang keempat. Ini Allah perintahkan kita membaca dengan betul, sebab itu kita adakan hukum tajwid, belajar tentang, berbincang tentang hukum tajwid tersebut, insya-Allah. Baik, kita mulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula pada qala. Perhatikan qaf baris alif bunyinya qa, tapi ada alif, maknanya kita panjangkan bunyinya. Sebab itu kita beri dia hukum dia. Apa kita baca dengan dua harakat? Kita mesti baca dengan dua harakat, ada dua. Satu baris alif, satu huruf alif. Apa maksud baca dua harakat tadi? Iaitu dia dengan hukum mad asli ataupun mad tabi'i. Boleh juga, ataupun mad sirah, mad asas, dan juga mad zati. Qala. Kemudian la dengan ra ada tak hukum? Tak ada. Antara kalimah dengan kalimah tak ada hukum, terus sambung je. Qala rabbi. Ra alif ba bertasydid pun tak ada hukum juga. Ba ya bi. Kemudian ba ya bi dengan ba ya bi tadi. Rabbi bima. Perhatikan mim alif ada alif. Alif huruf mad. Tetapi dia ada gelombang di sana, dia baca panjang ketika kita wasal. Kalau kita baca dia saja, kita baca dengan mad asli. Bima, dua harakat saja, tak boleh lebih. Melainkan kita menyambung. Bila menyambung, dia bertemu dengan hamzah. Berarti huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah ataupun secara berasing. Iaitu dipanggil munfasil berasing. Sebab itu dia panggil mad jaiz kerana dia boleh dibaca dua harakat ketika berhenti, 4 atau 5 harakat ketika wasal. Hamzah alif a bertemu dengan wain a, baik wain tani. Hamzah alif wain a, dua alif wa ayya huruf mad, tetapi tak boleh dibaca dengan mad kerana sebelum ya terdapat huruf berbaris alif. Nak baca dengan mad mesti ya tu sebelumnya terdapat huruf berbaris ya. Jadi kita bacaan apa dia? Ya akan bersifat lin, dibaca dengan lin. Wa ta alif ta nun ya ni ada ya sepatnya dibaca dengan mad asli. Lepas tu kita jumpa dalam alif la hamzah wa u zai alif za bertasydid dengan ya zayyin zayyi yi dulu nun alif na bertasydid dengan nun zay la uzayyinanna lahum. Baik, masa nun alif nun bertasydid itu naklah dibaca dengan wajibul gunnah. Kerana dua-dua berbaris. Nun kalau sukun itu dipanggil idgham, idgham ma'al gunnah. Ini adalah kerana nun berbaris bertemu dengan nun bertasydid, dibaca dengan wajib didengungkan dengan dua harakat. Dalam hal dengung ni ada orang kata boleh baca kurang daripada satu. Kalau kita baca kurang daripada satu, nan. Nampak kurang daripada dua, nan satu ataupun nan, ya. Maknanya kita mesti baca dua harakat barulah dapat dengungnya dengan sempurna. Bukan kata boleh tak boleh. Nak dapat dengung dengan sempurna mesti baca dua harakat. Jadi bacaannya la uzayyinan nan. Kalau lebih dia tetap dengung. Kalau baca satu harakat tak dengung. Baik, maknanya kita baca dengan dua harakat paling kurang. Nan nalahum. Nam alif la. Hawa mim tidak bertemu dengan mim tidak bertemu. Ataupun lain perkataan, mim bertemu selain daripada huruf mim, selain daripada huruf ba. Bila mim bertemu dengan huruf 29 huruf hijaiyah, huruf tersebut bukan mim, bukan ba, maka dibaca dengan izzah syafawi. Fa ya fi. Kalau saya berhenti, saya baca dengan mad asli. Mad asli. Tapi kalau saya menyambung fa ya ni tak dibaca, dihazafkan. Fa ya baris ya dengan lam yang tak ada sukun dengan izhar. Dengan izhar khamari, kerana selepas huruf lam
Kita dapat huruf Qamariyah. Hamzah adalah huruf Qamariyah. Bagaimana kita nak kenal huruf Qamariyah? Dia tak ada tasydid. Bila berkaitan dengan lam ta'rif, dia tak ada tasydid. Lepas lam tak ada tasydid. Dan lam itu ada tanda sukun. Itu huruf Qamariyah lah selepasnya. Sebab lam yang bertanda sukun tu huruf Qamariyah. Dia tak ada tasydid. Kalau dia ada tasydid macam ni, mim bertemu dengan hamzah wasal, ada lam, ada huruf bertasydid, lam tak ada tanda sukun. Ni ada maknanya huruf Qamariyah, hamzah. Ini huruf lam adalah huruf Syamsiah. Baik, itu bezanya. Baik, hamzah alif ra ar dad, dia tu huruf dad kena meninggikan pangkal lidah, bawa tepi lidah ke geraham atas, dan memanjang istitalah sehingga hujung tepi lidah. Hujung tepi lidah, bukan hujung lidah, hujung tepi lidah. Hujung belah hujung tu tepi lidah. Baik, dan bawa ke geraham tadi, mana akan bunyi huruf dad, dan baris yadhi tetap juga tebal dia walaupun dia berbaris ya. Fil ardi wala ughwiyannahum wala, antara dad dengan waw tak ada apa hukum. Sedih tadi ada hukum antara fi dengan al-ardi, tapi al-ardi dengan wala ughwiyannahum tadi tak ada hukum, terus sambung saja. Al-ardi wala hamzah waw wain ya, wian ni qafalah juga wain wi waw ya alif nun betah dia wajib menggunakan dia dengan dua harakat, dan izza syafawi kan ha wa mim. Kenapa sama macam ni? Dia bertemu dengan huruf hamzah. Tak ada, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Dan hamzah bertemu dengan huruf jim, huruf qalqalah, ba ada di tengah kalimah. Kalau kita sebut ajma, kalau sebut saja bunyi je tu kuat. Bila sambung dengan ma, antara kalimah dengan kalimah, perhatikan. Maknanya antara suku kata, bukan kalimah dengan kalimah, suku kata dengan suku kata. Suku kata aj dan suku kata ma, maka dia akan menurun lantunannya kepada taraf sugra. Sebab itu dipanggil qalqalah sugra. Apabila bertemunya huruf mat di dalam tengah kalimah, dibaca wasal dengan kalimah dan suku kata. Silap. Suku kata, antara suku kata dengan suku kata. Ajma'in, ain ya ada ya huruf mat disukunkan, huruf nun ini disukunkan buang baris, dia maksud sukun. Dibaca dengan mat, alif disukun. Huruf mat alif disukun, nun ni huruf yang sukun mendatang ni. Kenapa sukun mendatang? Kerana kita sukunkan. Jadi kita baca ajma'in, boleh 2, 4, 6 makan. Okey. Kalau nak sambung dengan ayat ke-40 boleh tak? Boleh, tak ada apa hukum, terus saja sambung. Tapi sini kena baca dengan mat asli. Ajma'ina illa lam alif dibaca dengan mat asli, iaitu kecuali, maksudnya kecuali. Ibadak, iaitu ba dibaca dengan mat asli juga. Dan kaf, ka sambung dengan mim, kaf dengan mim, kalimah ni dengan mim tak ada apa hukum. Terus yang mim ya nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Antara suku kata dengan suku kata, nun ni sukun bertemu dengan huruf ha, maka dia akan dibaca dengan izhar halki. Itu dia hukum antara suku kata dengan suku kata. Yang menyebabkan dia dibaca izhar kenapa? Nun ni, nun sakinah ni patutnya baca dengung ke, ifa ke, iqlab ke, kerana huruf ha, huruf halkiyah. Jadi baca izhar halki. Mim wa bertemu dengan alif lam kamariyah juga, izhar kamari kan dia sama juga dengan sini, iaitu alif lam mim huruf kamariyah. Mim waw kha mukh dengan meninggi pangkal lidah, berakhir dengan meninggi pangkal lidah. Mukh bunyinya kha dengan hamas, kha. Lam alif la sad ya si tebal, tapi dia baris bawah pun tebal juga. Si bunyi iaitu meninggi pangkal lidah mesti bacaan tu tebal. Istidlaq, sebab istidlaq bacaan yang tebal. Sad ya si bertemu dengan nun disukunkan. Ya, bacaan ma'arif disukun 2, 4 dan 6 harakat sama macam sini juga. Dan kalau kita sambung sad ya si itu naklah kita jadikan ma asli. Al-mukhlisin qal, qaf alif kalau kita menyambung tak ada hukum. Qaf alif qa ma asli pada alif itu, alif baris alif ada alif, dan hadza juga ma asli dua-dua, ha alif ada alif, zal alif ada alif, sira ra alif ada alif, ma asli 2 harakat seterusnya huruf nombor 2. Sebentar saya tulis. Ma asli 2 harakat, huruf 2 pada ra, dan bacaan tebal ra. Ra, letak lidah kita hujung dekat depan marslab itu. Siratun,
ta wa nun. Ya, ini izhar, tak, jangan dipanjangkan. Kalau kita baca siratun, bila kita panjang dia jadi dengung, maka tak boleh panjang. Baca satu rakaat izhar, satu rakaat halqi. Dan alayya, ain alif lam alif ya, la ya alif ya, alayya mus mim wasim mus. Huruf sin tu selain daripada hamas, dia juga safir. Mus, ta alif ta qaf ya ki huruf mad, iaitu alayya mustaqim. Kalau kita sukunkan, kita baca ma alif disukun. Kalau kita wasal, kita baca dengan tanwin bertemu dengan hamzah ini. Mana tanwin bertemu dengan huruf halqiyah, baca dengan izah halqi. Alayya mustaqimun. Mustaqimun, ki dibaca dengan ma asli, mun terbuat dengan izhar. Mustaqimun inna, hamzah ya nun mutasyid dibaca dengan wajib berguna dengan dua harakat. Nun alif na, inna ibadi. Ba dengan di dibaca dengan ma asli, ba alif ada alif. Ain ya ba di. Ibadi lai dibaca dengan lin sebelum ya terdapat huruf baris alif. Tadi kita dah jumpa lin satu, ya. Dengan sebab apa? Sekarang sebelum ya terdapat huruf baris alif. Baik, kita baca dengan sim alif sa, lam alif la, kaf alif ka. Laisa laka alaihim, lai sekali lagi dengan lin pada ya, lam alif ya, lai alai ya mim. Mim perhatikan, mim sukun juga izah syafawi, dia tak temu mim, tidak temu ba. Sim waw lam sul ta alif, ta ada alif situ ma asli dua harakat. Sultanun, baik izhar halqi kerana dia bertemu dengan hamzah huruf halqiyah. Jadi sultanun illa la dibaca ma asli dua harakat. Manit, iaitu nun kita wasalkan. Anak panah saja saya tak tulis hukum. Kalau saya nak tulis hukum bolehlah, dah ada hamzah wasal, kita tahu. Kan melainkan kita baru belajar hari ni, baru belajar, baru kita buat W sana wasal kan. Mana nun kita wasalkan dengan ta yang bertasydid ataupun ta yang sukun ke, apa saja huruf yang sukun bertasydid, naklah kita gabungkan bila ada hamzah wasal, naklah diwasalkan. Manit taba'aka minal, mim ya min nun alif lam, sini tak ada apa hukum. Nun alif bertemu dengan alif lam kamariyah. Huruf wain rupanya huruf kamariyah juga. Jadi minal baru sebut wain, wa alif. Wain ada alif situ ma asli dua harakat. Waw ya, ya huruf mad nun disukunkan, dibaca dengan ma alif disukun. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang-panjang. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum. Baik semula. Fil ardi wa la ughwiyannahum. Baik, sambung. Walau ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sadaqallahul azim. Ini kisah, masih lagi kisah, iaitu di mana iblis bertemu dengan, ataupun syaitan tadi, syaitan rajim tu, syaitan yang terkutuk itu masih berdialog dengan Allah, iaitu perjanjian syaitan dengan Allah. Dan ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, saya bacakan makna ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu ayat yang keberapa kita baca ni? Ayat yang ke-39.
Ayat yang ke-39 bermula dengan qala rabbi. Baca daripada mula sebelumnya Allah dah bagi tahu, iaitu bahawa syaitan dia kata apa dia, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Allah bagi tahu kat syaitan. Sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan, Allah bagi tahu kat syaitan. Syaitan yang terkutuk tadi, yang tak mahu sujud pada Nabi Adam AS. Baik, saya baca sebelakang sikit, nampak muka kan? Kata sekerat muka. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat ataupun aku terkutuk, pasti aku akan menjadikan mereka, siapa dia? Kita semua manusia, semua manusia, serta anak cucu cicit Adam ini sampai ke hari ini, mereka memandang baik perbuatan maksiat mereka. Iblis akan membuatkan kita memandang baik perbuatan maksiat kita. Apa maksiat? Berzina, berjudi, minum arak, menginai isteri, menginai anak, ataupun apa saja, bersihir, semua Allah akan bagi yang kita nampak senang, ya, hati kita, seronok kita. Yang kaki pukul bini aja kerjanya. Selagi belum kena tangkap, dia mukul saja. Jadi sebab apa? Ada syaitan yang menghasut mereka. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ingat, kita akan jadi orang sesat kalau kita dihasut, mengikut hasutan syaitan. Baik, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ini janji iblis sendiri. Dia kata melainkan siapa dia? Iaitu kita yang ikhlas beribadah kepada Allah SWT semata-mata. Tidak ada kerana lain. Kalau ada kerana lain, maknanya kita telah dihasut oleh syaitan tadi. Baik, Allah berfirman, ini ialah jalan yang lurus. Kewajipanku lah menjaganya, iaitu ayat yang ke-41. Dan ayat yang ke-40 berapa dia? Ayat ke-42 kita baca lagi. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Allah bagi tahu pada iblis, tidak ada kekuasaan iblis itu untuk menggoda manusia itu. Kerana apa? Iaitu kecuali orang-orang yang mengikutimu. Siapa yang mengikut hasutan iblis, iaitu memandang baik segala maksiat yang mereka lakukan. Dia tahu maksiat, tetapi dia suka melakukannya. Misal kata orang minum arak, dia suka hari-hari minum arak, dia suka mabuk. Iaitu orang-orang yang sesat. Itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi itulah ayat yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat melindungi diri daripada menjadi orang yang dihasut ataupun melakukan sesuatu, sentiasa melakukan sesuatu maksiat yang kita rasa baik saja maksiat itu. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung pada Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya, insya-Allah.